Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk dalam bab yang baru, bab yang ketujuh. Dan bab yang ketujuh kita bincangkan hadis-hadis mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan solat dan juga sebelum solat kita berwuduk dan sebagainya. Maka hari ini insya-Allah kita meneruskan pengajian kita di mana kita berhenti pada pertemuan yang lalu. Muka surat 57. Hadis yang ke 67. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu, kita telah mengetahui bahawasanya kita sangat-sangat digalakkan untuk berwuduk. Dan bahawasanya kita mengetahui apabila seseorang hendak mendirikan solat, dia dituntut untuk berwuduk. Berwuduk dengan mensucikan, membersihkan, membasuh mukanya, membasuh kedua tangannya, menyapu kepalanya dan membasuh kedua kakinya sehingga kedua buku lali. Walaupun seseorang itu wuduknya tidak batal, tetapi sekiranya dia berada di rumah, telah kita bincangkan, sangat digalakkan untuk memperbaharui wuduk. Kerana berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah." Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri hendak tunaikan solat. Jadi ayat ini umum. Apabila kalian berdiri nak tunaikan solat, buat apa? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki sampai kedua buku lali. Ayat ini menyuruh apabila kita hendak mendirikan solat supaya basuh muka, basuh tangan sehingga siku, sapu kepala dan membasuh kaki. Sebaiknya kalau kita termampu setiap kali nak solat, lakukan demikian. Namun para jemaah yang dirahmati Allah, kita juga pada minggu yang lalu telah bincangkan, pada pertemuan yang lalu telah berbincang bahawasanya berdasarkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan umatnya akan dikenali kelak di hari akhirat dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan disebabkan kesan wuduk. Jadi bukan hanya ketika nak solat kita berwuduk. Pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan juga supaya kita membiasakan diri senantiasa berada dalam keadaan suci. Biasakan diri kita. Setiap kali kita nak keluar rumah, telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu. Tak kira nak pergi manalah, pastikan kita berwuduk. Keluar rumah dalam keadaan suci. Apabila kita katakan hendak masak, walaupun setakat di rumah nak masak, aku tadi batal wuduk. Nak masak supaya makanan barakah, maka berwuduk. Jadi diri kita sentiasa berwuduk. Ini contoh para jemaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali apabila nak keluar rumah, jadikan satu kelaziman berwuduk supaya apabila kita dah keluar rumah masuk waktu solat dah mudah. Demikian para jemaah, perkara-perkara yang telah kita bincangkan. Hari ini insya-Allah kita masuk pada perbincangan seterusnya. Perbincangan seterusnya adalah hadis yang ke-67, masih lagi bincangkan tentang berwuduk dan solat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in aw ma'a kulli wudu'in bisiwakin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan, kalaulah tidak mau menyusahkan dan memberatkan umatnya, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan la amartuhum inda kulli salatin biwudu, supaya baginda akan memerintahkan mereka berwuduk setiap kali nak solat. Kalau tak nak menyusahkan. Ingat tak kadang-kadang kita katakan, ini susahkan ke tak ni? Oh tak susahkan. Jangan menyusahkanlah. Ni bahasa kita lah orang Melayu kan, penuh kelembutan, penuh sopan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan perkara yang sama. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak mau memberatkan umatnya, nescaya Rasulullah akan menyuruh kita berwuduk setiap kali nak solat. Tak usah kata dah batal ke belum? Tak. Ada wuduk ke tidak? Tak. Kalaulah tidak mau menyusahkan, macam mana menyusahkan? Ialah contoh, orang perempuan keluar rumah dah berwuduk, dah jalan-jalan-jalan, tiba waktu maghrib, solat di luar. Suami tanya, awak batal wuduk tak? Oh, saya tak batal wuduk. Alhamdulillah lah. Tak batal boleh solat maghrib tak? Boleh, alhamdulillah. Kalau suami kata, awak pergi wuduk lagi sekali lah. Susah lah bang, saya dengan tudung, dengan gini, dengan gitu. Susah tak? Ya susah. Nescaya Rasulullah katakan, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tak kerana tak mau menyusahkan umatnya. Ini dia. Jadi memang Nabi tak nak susahkan. Kalau kita kat luar nak berwuduk memang susahlah, memberatkan. Dan Nabi tidak mau memberatkan, tak perlu berwuduk selagi mana tak batal wuduk, boleh wuduk, boleh solat, alhamdulillah. Tapi kalau kita berada di rumah, ini yang kita bincangkan tadi, minggu lalu, kita berada di rumah, kalau walaupun tak batal wuduk, tadi dah solat maghrib, lepas solat maghrib dah makan malam, dah duduk bersantai-santai sambil tengok TV, nak solat isyak, abang nak solat isyak, yuk. Awak batal wuduk tak? Oh, saya belum batal wuduk. Belum batal wuduk, selalunya kita akan solat. Akan tetapi selepas solat tadi kita dah makan, dah berbicara, bahkan dah tengok filem. Tengok filem semua drama. Orang tu kadang-kadang tak tutup aurat betul. Contoh, dah tengok, maka afdalnya walaupun tak batal wuduk, sebelum tunaikan solat berwuduk. Kenapa? Kita tahu juga hadis-hadis yang lain. Apabila seseorang itu berwuduk, apa berlaku? Kita dah belajar. Saya tak tahu nanti kita akan bincang hadis itu lagi ke tidak. Kita membasuh muka kita akan jatuh bersama titisan-titisan air. Apa? Dosa. Setiap kali kita berwuduk, setiap kali kita membasuh muka, bersama titisan-titisan air itu akan jatuh menitiskan dosa-dosa yang kita lakukan, antara lain daripada mata yang melihat. Yang kita lihat filem ke drama tadi, tanpa kita sedari, tertengok dosa, maka diampunkan. Bersama titisan air daripada tangan, jatuh dosa-dosa. Ini contoh. Bukan hanya demikian. Apabila kita lakukan dosa, kadang-kadang dosa tu daripada syaitan. Syaitan dibuat daripada api. Iblis dibuat daripada api. Dosa, apabila seorang banyak dosa, panas. Kesan wuduk untuk membersihkan. Membersihkan, mensejukkan. Panasnya dosa daripada api tadi,
maka kita padamkan dengan air wuduk. Maka kalau kita berada di rumah, maka jadikan satu kebiasaan, walaupun tidak batal, berwuduk. Ya. Laula ana syuqa ala ummati, kalaulah tidak kerana tak mau menyusahkan umatku, la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in, nescaya aku akan menyuruh mereka setiap kali nak solat dengan berwuduk. Bukan hanya demikian, Nabi pun tambah dalam hadis ini, au ma'a kulli wudu'in bisiwakin, atau kalau tak mau menyusahkan umatku juga, nescaya Rasulullah SAW akan menyuruh berwuduk, dan setiap kali berwuduk akan bersiwak. Setiap kali berwuduk, Nabi akan galakkan suruh kita berus gigi, bersihkan gigi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah, sunnah-sunnah berwuduk. Jadi antara lain kita digalakkan untuk berus gigi kita setiap kali hendak mendirikan solat, kerana kita bakal berbicara, mengadu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alangkah baiknya ketika kita beribadah sedemikian, kita mensucikan diri kita dan membersihkan mulut kita. Hadis ke-68. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu au fayusbighu al-wudu'a thumma yaqul. Rasulullah SAW mengatakan, tak ada satu pun di kalangan umatku di mana apabila mereka berwuduk, mereka sempurnakan wuduknya tadi, kemudian selepas berwuduk mereka membaca doa. Doa apa dia baca? Doa apa kita baca selepas wuduk? Dalam hadis ini dikatakan, barang siapa ataupun tak ada satu pun daripada kalangan umatku yang telah menyempurnakan wuduknya, lalu kemudian dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Apa doa yang Nabi ajarkan baca di sini? Doanya, asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna muhammadan abdullah wa rasuluhu, ataupun wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku juga nak saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, pesuruh Allah, dan juga hambanya. Hamba Allah dan juga pesuruh Allah. Barang siapa membaca doa tersebut, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyuha sya', maka dibuka baginya pintu syurga ke-8 pintu syurga, masuklah daripada pintu mana yang dia sukai. Contoh para jemaah. Doa selepas wuduk. Saya tak tahulah doa nak selepas wuduk. Doa selepas wuduk tu ringkasnya kita mengucap. Lepas wuduk kita mengucap. Bagaimana mengucap? Selalunya orang mengucap ada dua cara. Cuba mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seringkali kita mengucap demikian. Betul tak? Aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Cara pertama. Cara kedua mengucap sama juga tapi ada penambahan. Yang pertama kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cara pertama. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Cara kedua, kita tambah sedikit, bukan setakat wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa beza kedua mengucap? Yang mengucap pertama, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Bahagian pertama tak ada masalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah Rasul. Rasulullah. Tetapi cara kedua, ada penambah sedikit, bukan hanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul, tapi kita katakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ekstranya apa? Kita tekan Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Kedua-duanya diperbolehkan, dan kadang-kala sebahagian waktu cara kedua lebih afdal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kenapa? Kerana cara pertama kita naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Alhamdulillah. Dan kita naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Alhamdulillah. Semua tahu. Namun kadang-kala dalam kehidupan kita, walaupun kita katakan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kadang-kala dalam kegairahan kita, sayang kepada Nabi, dalam kegairahan kita, cinta kepada Nabi, ingin memuliakan Nabi, kadang-kala sebahagian masyarakat, sebahagian golongan terlalu mengagung-agungkan Nabi sampai ke derajat ketuhanan. Kadang-kala di dalam kita gairah sayang kepada Nabi, kita dalam ketika ada masalah, kita tidak menyeru Allah, ya Allah. Tetapi ada golongan menyeru Nabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Rasulullah. Boleh ke? Tak boleh. Nabi adalah Nabi. Maka dengan demikian adanya sebahagian kalimah syahadatain, sehingga Nabi juga ajar kita tekankan wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu adalah hambanya, yakni hamba Allah. Supaya kita ingat, dalam kita cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, tidak boleh terlalu mengagung-agungkan Nabi sekalipun sampai ke derajat ketuhanan. Ingat, Nabi adalah tetap hamba Allah. Ingat, Nabi adalah tetap hamba Allah. Kalaulah kita terlalu sayang kepada Nabi sampai ke darjat di mana kita terlalu mendewa-dewakan Nabi, bimbang-bimbang akhirnya sebagian umat Islam akan jatuh seperti mana telah terjatuhnya sebahagian golongan Nasrani yang sayang kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga akhirnya dijadikan di tingkat agungkan sampai sebahagian mereka mendakwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dan perkara ini sebahagian golongan telah berlaku. Mereka mengagungkan Nabi sampai ke darjat ketuhanan. Contoh. Jadi maka dari itu, ingat, ini adalah akidah. Rasulullah SAW tetap seorang Nabi. Tidak boleh kita menyeru Rasulullah. Kita nak seru, nak minta doa, minta permohonan, minta hajat, minta daripada Allah. Jangan dan elakkan minta daripada Nabi. Nak seru minta Allah, tak boleh minta Nabi. Jadi kadang-kala perlu berhati-hati. Hati-hati sangat. Sebab kadang-kala sebahagian nasyid sekalipun,
Sampai menyeru, Ya Rasulullah. Contoh. Kalau doa setakat berselawat ke atas Nabi, tak ada masalah. Akan tetapi kalau sampai menyeru, mengadu kepada Nabi, walau dalam nasyid, salah. Tak boleh. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, begitu juga dalam tahiyat akhir. Ada sebagian tasyahud akhir yang Nabi ajar, at-tahiyatul kan? Nabi ajar ketika mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku nak saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Baik. Dalam hadis ini, dalam bab kita berwuduk, ada beberapa riwayat. Antara riwayatnya, selepas kita berwuduk, kita baca doa. Mengikut riwayat di sini, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Abdullah. Apa Abdullah? Dan aku nak saksi bahawasanya Muhammad adalah hamba Allah. Jadi Abdullah tu hamba Allah. Wa rasuluhu. Barang siapa membaca doa ini, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, maka nescaya dibuka bagi mereka pintu-pintu syurga yang ke-8. Yadkhulu min ayyuha sya'. Masuklah daripada pintu mana yang dia kehendaki. Kita selepas wuduk baca doa tak? Baca. Alhamdulillah. Kadang-kadang selepas wuduk sibuk, terlupa nak baca. Kalau terlupa nak baca, mulai sekarang baca doa. Saya tak tahu baca doa apa. Sebenarnya doanya adalah kita selepas berwuduk, kita mengucap 2 kalimah syahadat. Ini dia. Contoh. Baik. Kita baca sama-sama supaya kita dapat biasakan. Ya. Doanya adalah bermula line kedua. Ya. Thumma yaqul. Kemudian dia membaca. Tandakan highlighter. Siapa bawa highlighter? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Kita nak baca begitu boleh. Kalau kita dah terbiasa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu pun boleh, ya. Yang ni wa asyhadu anna tu dipotongkan wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Baca 3 kali sama-sama. Mengikut riwayat ini, tak apa, kita ikut riwayat dalam hadis ini. Bismillah, kita baca sama-sama. Apakah doa selepas berwuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ikut riwayat sini, ini doanya. Apa baca doanya sekali lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Apa doanya sekali lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Demikian para jemaah. Jadi kita boleh baca doa itu, kita nak baca doa ataupun nak baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Boleh? Atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu pun boleh. Tak tahu baca doa? Ini bukan doa, ni mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi selepas kita berwuduk, selepas kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, lalu kalau dapat pandang ke arah kiblat, maka baca kita doa tersebut. Alhamdulillah. Bukan tak tahu, saya yakin semua tahu. Saya yakin semua dah amalkan. Ni ustaz buat kita ni macam budak-budak ni apa pasal? Tak ada, ulang kaji.
Kita sedang ulang kaji. Kita semua tahu tapi ulang kaji. Kerana kita ni manusia kadang-kadang lupa. Lupa nak baca. Lupa fadilat-fadilatnya. Dah tahu dah. Alhamdulillah. Baik, hadis ke-69. Solat sunat selepas berwuduk. An Uqbah bin Amir. Daripada Uqbah bin Amir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tiada seorang muslim pun yang berwuduk kemudian memperbaiki wuduknya lalu mendirikan solat 2 rakaat dalam keadaan melakukan perkara-perkara tersebut, kedua-dua perbuatan ini dengan hati yang khusyuk serta perwatakan merendah diri, kecuali wajib baginya syurga. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini ada beberapa pengajaran. Pengajaran antara lain Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin." Tiada seorang muslim sekalipun semua akan dapat ganjaran ini. Tiada satu pun muslim pun yang tak akan dapat ganjaran ini kalau dia buat. Apa dia? Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu. Janjinya adalah illa wajabat lahul jannah, kecuali Allah Taala akan wajibkan dia masuk syurga. Apa dia? Pertama, tak ada satu orang Islam pun apabila pertama dilakukan dia berwuduk, lalu ketika berwuduk dia sempurnakan wuduknya. Nokta pertama, sempurnakan wuduk. Betapa ramai orang berwuduk tapi tidak sempurnakan wuduk. Wuduknya sah tak? Sah. Sah, tapi tak dapat ganjaran. Sah untuk tunaikan solat, sah. Tapi ganjaran ini adalah mereka-mereka yang ambil satu package. Package-nya bukan hanya berwuduk, tetapi sempurnakan wuduknya. Bagaimana sempurnakan wuduknya? Kita lakukan yang wajib dan yang sunnah. Lakukan yang wajib dan yang sunnah. Sunnah wuduk apa? Yang wajib apabila Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Ini wajib. Apa dia yang wajib? Lihat surah Al-Ma'idah ayat ke-6, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "idza qumtum ila shalah," apabila kalian berdiri nak tunaikan solat, ini wajib. "Faghsilu wujuhakum," basuhlah muka kalian. "Wa aydiyakum ilal marafiq," basuhlah tangan kalian sampai siku. "Wamsahu biru'usikum," sapulah kepala kalian. "Wa arjulakum ilal ka'bain," dan basuhlah kaki sehingga buku lali. Wajib kena buat. Wajib ini kena kita sempurnakan, jangan lalai-lalaikan. Termasuk sunnah-sunnahnya. Sebelum berwuduk kita basuh tangan, bersihkan. Kemudian kalau dapat, Nabi katakan apa? "Laula an asyuka ala ummati," kalau tidak mau menyusahkan umatku, antara lain untuk kita bersiwak. Bersiwak tak semestinya kena pakai Colgate ke ubat gigi, tak. Bersiwak dalam Islam membersihkan gigi. Membersihkan gigi bagaimana? Bersihkan sama ada dengan menggunakan berus gigi kalau ada, kalau tak gunakan tangan ataupun gunakan kain apa saja yang kesat boleh, alhamdulillah. Baik. Jadi selepas dia berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung. Alhamdulillah. Dah belajar. Ustaz buat kita macam budak-budak. Tak apalah. Ulang kaji. Dah berus kumur-kumur. Kemudian basuh muka. Ini wajib. Basuh muka tu apa? Basuh muka bukan setakat yang kat depan sini. Basuh muka daripada ujung anak rambut sampai dagu. Kiri kanan sampai telinga. Basuh muka. Ini muka kita. Jangan kita curi-curi tak basuh dengan sempurna.
Kaum muslimat nak basuh muka, pastikan air kena kulit. Kalau ada sesuatu yang menghalangi air daripada terkena kulit, nescaya wuduk kita boleh tak sah. Hati-hati. Kalau kulit kita ada cat apa? ICI, cat. Sah tak wuduk kita? Tak sah, pasal tak kena kulit. Nescaya kalau muka kita ada makeup atau gencu atau apa jua perkara yang boleh menghalangi air daripada kena kulit, boleh tak sah. Nescaya berhati-hati. Sebelum nak makeup, wuduk dahulu. Baik. Basuh muka. Selepas basuh muka, basuh tangan sehingga siku. Basuh tangan sehingga siku. Ini Rasulullah katakan, fayuhsinul wudhu. Dia nak sempurnakan wuduknya. Basuh tangan sampai siku. Basuh tangan bukan buka paip. Bukan. Basuh tangan sambil apa namanya? Rap. Bersihkan. Rap. Antara celah-celah tangan. Kadang-kadang celah-celah kita tak kena air. Kalau kuku panjang mungkin tak masuk air. Pastikan. Sampai apa namanya ni? Siku. Ekstrakan sikit. Siku kalau kita kadang-kadang mereka yang sihat walafiat, gemuk sedikit, berisi, dia kalau gini dalam isi tu tak, dalam kulit tu tak kena. Jadi pastikan air terkena. Dimulakan dengan kanan, kemudian kiri 3 kali. Selepas basuh tangan, buat apa? Bezanya dalam Islam berwuduk, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sehingga siku. Tapi kepala Allah Ta'ala bukan suruh basuh. Allah Ta'ala kata, wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kalian. Sunnahnya, walau dalam mazhab Syafi'i sekalipun, sunnahnya berwuduk bukan setakat basahkan rambut. Tak ada. Dalam Islam tak dituntut basahkan rambut. Tak dituntut basahkan rambut. Kenapa tak dituntut basahkan rambut? Kalau dituntut basahkan rambut, bagaimana dengan mereka yang tak ada rambut? Apa yang dituntut? Baca ayat Quran. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kalian. Kalau dituntut basuh rambut, ada orang tak ada rambut. Lepas umrah, lepas cukur, dah tak ada rambut, macam mana? Tapi tak akan ada orang tak ada kepala. Wamsahu biru'usikum. Maka, sapulah kepala kalian. Bukan basuh juga, bukan paip. Bukan. Sapu. Sunnahnya, ambil air, percik, sapu daripada depan, ke belakang, ke belakang, ke depan semula. Sunnah ini, ramai mereka yang dalam bermadzhab Syafi'i sekalipun, yang kata mereka ikut mazhab Syafi'i, tak ikut mazhab Syafi'i dalam bab ini. Dalam mazhab Syafi'i, sunnahnya sapu seluruh kepala. Dan bukan basahkan rambut. Macam saya katakan, dalam Islam tak dituntut basahkan rambut. Ayat Quran, wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kalian. Tak ada rambut. Tak disebutkan rambut. Jadi clear. Jadi sunnahnya sapu kepala kita. Kalau dapat, terutama sekali kaum muslimat juga, dan terutama sekali kaum muslimin, kalau berada di rumah, sapu seluruh kepala. Ya, kalau kita pakai tudung atau ada riwayat Nabi pernah pakai sarban, Nabi sapu bahagian depan, lalu sampai sapu atas sarban baginda sallallahu alaihi wasallam. Wamsahu biru'usikum. Selepas sapu kepala, bersihkan telinga sekali. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan dengan sapu kepala tadi, dengan itu terus telinga kita bersihkan. Kemudian basuh kaki. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebagian jemaah yang basahkan tengkuk. Basahkan tengkuk dan sebagainya, kadang-kadang mengikut hadis-hadis tak sampai ke darjat sahih. Jadi, ayat Quran, lihat ayat Quran. Ikut sunnah. Sunnah Nabi. Tak akan tersalah. Ya, Alhamdulillah. Kemudian, basuh kaki. Basuh kaki kita sampai ke 2 buku. Pastikan antara jari jemari kaki itu
masuk air. Alhamdulillah. Sempurnakan berwuduk. Selepas berwuduk, doa selepas berwuduk. Apa doanya tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Atau kalau ikut hadis yang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Silakan. Itu bab sempurnakan wuduk. Rasulullah katakan apa dalam hadis ini? Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu. Tak ada satu muslim pun yang berwuduk lalu sempurnakan wuduknya dan sempurnakan wuduknya. Thumma, kemudian yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian beliau itu bangun tunaikan solat 2 rakaat. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Dia lakukan solat tadi dengan sempurna khusyuk dan tawaduk. Biqalbihi wa wajhi, dengan hatinya dan wajahnya. Jadi selepas kita berwuduk, dia pun tunaikan solat dengan khusyuk. Cuba para jemaah. Cuba usahakan khusyuk dalam solat. Kerana kekhusyukan dalam solat adalah sesuatu yang antara perkara pertama ditarik daripada umat Islam. Khusyuk dalam solat. Agak ramai jemaah kadang-kala solat tidak khusyuk. Ketika nak solat itu ingat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita takbir mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Kemudian kita baca Fatihah, cuba hayati bacaan Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka-mereka yang telah kau beri nikmat, Ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan mereka yang engkau marah, Ya Allah. Atau engkau murkai, Ya Allah. Waladdallin. Bukan pula jalan mereka yang sesat, Ya Allah. Ketika kita berdoa, baca, cuba hayati. Kemudian ketika kita rukuk, cuba hayati. Kita sedang rukuk kepada Allah. Ketika sujud, cuba imagine, bayangkan Allah berada di hadapan kita. Kita sujud dan doa ketika sujud. Barang siapa lakukan demikian, sempurnakan wuduknya, kemudian sempurnakan solatnya, di mana muqbilun alaihima bi qalbihi wa wajhihi, dengan hati dan wajahnya, tubuhnya khusyuk, tawaduk, merendahkan diri, maka wajabat lahul jannah. Allah wajibkan ke atasnya apa? Syurga. Wajib. Rasulullah gunakan wajib. Apa maksud wajib? Wajib. Tahu wajib? Telah diwajibkan kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Allah wajibkan. Ini Allah wajibkan untuk dia syurga. Cuba para jemaah. Kerana apa? Apabila dia telah terbiasa dengan khusyuk dalam solat, merendahkan diri kepada Allah yang menciptanya. Dalam solat dia mampu merendahkan diri. Di luar solat dia terbiasa merendah diri. Dia terbiasa buang sifat angkuh. Dia terbiasa tawaduk, sedar aku ini hamba Allah. Segala-galanya milik Allah. Aku nak berpijak di bumi ini milik Allah. Betapa besar pangkat yang aku miliki, darajat yang aku ada, bumi ini milik Allah. Apa saja yang aku ada adalah pemberian Allah. Dan bila-bila masa Allah boleh ambil balik. Tawaduk. Tetapi kadang-kala betapa ramai orang angkuh. Lupa. Seolah-olah dia lupa
Semuanya adalah pemberian Allah. Bila-bila Allah nak ambil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka merendah dirilah. Sebab itu peribahasa Melayu katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan angkuh, jangan takabur. Bagaimana nak khusyuk dalam solat sekali lagi? Antara nak khusyuk dalam solat, mulakan khusyuk ketika berwuduk. Kalau dalam ketika berwuduk kita tak khusyuk, ketika solat besar kemungkinan tak khusyuk. Jadi ketika berwuduk, kita cuba hadirkan diri. Dan antara lain juga ketika berwuduk juga, dalam kita melakukan sunnah-sunnahnya, ada juga doa-doa ketika wuduk yang telah kita pelajari sebelum ini. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam bab ini kita telah bincangkan hadis ini, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma min muslimin yatawaddau, tiada satu seorang muslim pun yang berwuduk, fayuhsinu wudu'ahu, lalu dia sempurnakan wuduknya, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia berdiri tunaikan solat 2 rakaat. 2 rakaat ini berarti solat sunat wuduk ke, solat sunat tahiyatul masjid ke, solat subuh ke, solat fardu 4 rakaat atau sebagainya. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi, dia melakukan solat tadi dalam keadaan hati dan hatinya khusyuk, dirinya penuh tawaduk, merendahkan diri. Illa wajabat lahul jannah, kecuali diwajibkan baginya syurga. Allahumma adkhilnal jannataka, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Manakala antara tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Baik. Tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Masjid tempat kita berkumpul, masjid tempat kita mengagungkan Allah, masjid tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu antara lain kadang-kadang disebutkan sebagai Baitullah, rumah Allah. Jadi masjid adalah antara tempat yang Allah Taala paling sukai. Dan alhamdulillah kita kini berada di dalam masjid. Semoga Allah Ta'ala mencucuri rahmat ke atas setiap satu daripada kita. Ustaz, nak belajar ikut kuliah tak semestinya pergi masjid Ustaz. Sekarang dah ada live. Live pun sama juga. Tak sama. Datang masjid, rumah, tempat yang Allah Ta'ala sukai. Setiap langkah yang kita langkahi dalam perjalanan pergi masjid ditingkatkan 1 darajat. Langkah berikutnya dihapuskan 1 dosa. Alhamdulillah. Tak sama duduk di sini dapat pengajian, alhamdulillah dapat pahala iktikaf. Dapat ketenangan. Para malaikat menyebarkan sayapnya. Alhamdulillah. Semoga kita dapat beristiqamah pergi ke masjid. Namun daripada tak ikut kuliah online pun alhamdulillah lah. Daripada tengok drama, daripada tengok filem Korea, daripada tengok nyanyi-nyanyi,
ikut kuliah lagi baik daripada perkara yang tak berfaedah. Kerana bukan semua orang dapat pergi masjid. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat usaha pergi masjid, pergi masjid. Tempat yang Allah Ta'ala sukai adalah masjid. Dan tempat yang Allah Ta'ala benci adalah pasar. Kerana pasar? Pasar tempat melalaikan. Tempat yang penuh dengan kelalaian. Cuba kita masuk sekali-sekala computer fair. Computer fair kadang-kadang dibuat kat Suntec. Oh, ribut. Masuk dari pagi. Oh, bising. Oh, lelong. Murah, cheap sale. Dan bukan hanya demikian, dalam pasar ada banyak kebohongan. Ada banyak sumpah palsu. Oh, ini saya jual ni tak untung. Mana untung? Tak untung. Awak jual tak untung, habis buat apa jual kat sini? Duduk kat rumah lagi bagus kalau tak untung. Oh, ni untung 5 sen saja. 5 sen kesian. Saya satu benda untung 5 sen, 10 benda. Ni contoh. Banyak kebohongan dalam pasar. Ada yang sampai ketika dalam pasar tu ada sampai sumpah dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah lah, tak untung lah bang. Tak untung ni sikit-sikit tak. Tak untung. Ada yang sampai bersumpah. Secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah belajar hadis. Ada sebagian hadis-hadis kita belum belajar. Kita akan pelajari. Bersumpah walaupun perkara itu benar tak digalakkan. Tak digalakkan seringkali bersumpah. Jangan. Elakkan banyak bersumpah demi Allah, wallahi dan sebagainya. Elakkan. Apatah lagi dalam jual beli dan apatah lagi kalau orang dah terbiasa menipu dalam perjualan. Bukan hanya menipu, dalam pasar juga kerana melakukan perkara yang dia ingin jual, kadang-kadang mereka-rekakan hadis-hadis palsu. Oh, Rasulullah telah bersabda, barang siapa pakai cincin akik ni, nescaya dia begini. Oh, Nabi telah bersabda, ini obat, semua keluar hadis-hadis. Contoh, tempat pasar, kelalaian. Kita perlu pergi pasar? Ya, pergi pasar. Pergi pasar, lakukan urusan, sekali-sekala nak beli barang, alhamdulillah, ketika di pasar tu jangan lupa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu melalaikan diri. Tempat yang Allah Ta'ala sangat sukai adalah masjid. Dan bukan hanya demikian. Hadis seterusnya, an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mithlahu. Rasulullah telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membina sebuah masjid semata-mata kerana Allah, nescaya Allah akan membinakan untuknya rumah di dalam syurga seperti itu juga. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau dapat usahakan, kita tahu masjid adalah tempat yang Allah Ta'ala paling sukai. Nescaya barang siapa membina masjid kerana Allah, maka Allah bangunkan baginya sebuah rumah di dalam syurga. Kita pernah bincangkan, kalau dalam syurga ada rumah, kita tak ada security guard. Contoh kat depan itu, kondo tu ada rumah kita ada title deeds. Security guard tak berhak nak halang kita masuk kawasan tersebut. Kalau dalam syurga dia ada rumah, security guard syurga, para malaikat tak akan halang pasal kita ada rumah dalam syurga, milik kita. Maka bergembiralah mereka-mereka yang dapat bangunkan masjid. Para jemaah yang dirahmati Allah, bukan hanya kita dapat rumah, kalau kita dapat usahakan bina masjid, maka untunglah. Setiap orang yang solat dalam masjid itu, kita dapat pahala. Sebab itu kalau kita lihat, saudagar-saudagar Arab dahulu, pergi ke negara kita sampai Singapura ini, bina masjid sana, bina masjid sini. Terbinalah Masjid Hajjah Fatimah. Terbinalah Masjid Umar Salamah.
Terbinalah Masjid Hajar Rahimah B. Terbinalah Masjid apa lagi? Ya. Salim Matar. Terbinalah Masjid Haji Muhammad Soleh. Terbinalah Masjid Abdul Razak. Cakap pasal Masjid Abdul Razak, ini satu kesilapan. Saya lalu kawasan Masjid Abdul Razak, dia tulis Masjid Al-Abdul Razak. Salah tu. Dia bukan Masjid Al-Abdul Razak. Kalau dapat pihak MUIS perbetulkan adalah bagi baik. Masjid itu adalah Masjid Ali Abdul Razak. Pergi tengok betul-betul, dia bukan Al, tapi Ali. Ali itu apa? Macam Ali Imran. Surah Ali Imran, keluarga Imran. Abdul Razak, dia wakafkan masjid itu untuk dia dan keluarganya. Masjid Ali Abdul Razak. Tapi kita orang Melayu tulis Al Abdul Razak. Salah. Al dengan Al, Ali beza. Macam surah Ali Imran, adakah kita nak namakan surah Al Imran? Salah. Tak sama. Jadi masjid tu Ali Abdul Razak. Contoh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau mampu usahakan. Nak bina masjid kat Singapura tak mampu Ustaz. Bina masjid sekarang $20 juta. Allahu Akbar. Ikut bajet kita, pergi luar negara sekali-sekala berpeluang. Pergi Indonesia, pergi Kemboja, dapat bangunkan satu madrasah ke, satu surau ke, masjid kecil. Bajet 30,000, 40,000 Singapore dollar dapat bina satu masjid. Satu kampung dapat pakai. Bangunkan para jemaah. Usahakan wakaf untuk diri kita atau ahli keluarga kita atau ibu bapa kita dan sebagainya. Jatuhkan niat. Kalau dapat demikian, alhamdulillah. Kalau tak dapat, cuma uniknya di Singapura ini, alhamdulillah. Uniknya di Singapura ini, masjid-masjid dibina dengan menggunakan wang masyarakat Islam. Kita setiap bulan pergi kerja, kena potong gaji, kena potong MBF, Mosque Building Fund. Dulu setiap orang kena potong satu orang $1. Sekarang ikut gaji, satu orang kena potong $5, $6, $10. Kena potong $10, ada orang bising, ni apa potong untuk masjid? Redha. Kerana tanpa kita sedari dengan Mosque Building Fund tersebut, terbinalah masjid-masjid di negara kita dengan menggunakan duit kita. Alhamdulillah. Menggunakan duit kita, setiap solat Jumaat, orang tunaikan solat di Masjid Darul Ghufran, di Darul Aman, di Darul Salam, di Darul Makmur. Dan masjid-masjid yang lain, ada 60 masjid. Mungkin daripada Mosque Building Fund ada 20 masjid. Setiap seorang akan dapat pahala. Orang yang solat di situ. Dengan syarat dia redha. Jangan komplain kena potong Mosque Building Fund. Bahkan apa yang harus dilakukan, mana cukup potong $10. Tambah lagi. Dia boleh jumpa HR department supaya tambah. Tapi kadang-kadang HR department, you leceh lah. Dia apa dia boleh buat? Pergi kat MUIS-nya website, boleh download form, isi form. Saya seru para jemaah. Download, pergi website MUIS. Ada form untuk volunteer, contribute Mosque Building Fund. Dana pembangunan masjid, contribute. Satu bulan $10 mampu, lakukan. Siapa yang mampu $50, silakan. Daripada Mosque Building Fund tersebut akan terbina nanti kelak masjid yang baru di Tampines North. Akan terbina nanti insya-Allah satu lagi masjid di kawasan tengah. Akan terbina satu lagi masjid di kawasan Yishun. Akan dibina satu lagi masjid. Contoh, Masjid Ahmad Ibrahim akan dibangunkan semula. Akan diletakkan di kawasan Yishun. Di kawasan ikan apa namanya? Kawasan sana lah. Jadi contoh, daripada masjid, daripada duit mana? Duit masyarakat.
Beruntung mereka-mereka yang ada saham pembinaan Masjid Qasim ini. Kita tunaikan solat, setiap seorang yang $1 dulu tu dapat pahala. Jangan komplain para jemaah. Ada peluang, pergi mana-mana kita pergi masjid. Kita sebab tu kalau kat masjid, saya sering kali galakkan, pergi masjid, letakkan duit dalam tabung masjid. Letakkan duit untuk electricity, maintenance masjid. Letakkan bismillah, saya niatkan untuk bayar duit elektrik dan air dan dakwah. Jadi imam masjid, kuliah masjid, kita dapat pahala. Besok lusa kita pergi ke Johor, masuk setiap kali kita pergi masjid baru, rugi kalau kita tak ada saham kat situ. Setiap kali kita pergi masjid yang tak pernah kita pergi, pastikan kita letakkan saham. Seberapa yang termampu? $50 silakan. Tak mampu pun $10 letak. Pergi masjid luar negara mana sekalipun ada saham. Supaya di hari akhirat ada saham kita kat sini, kat situ, kat mana-mana. Masya Allah. Usahakan para rebut pahala. Perniagaan yang tak akan rugi. Apa juga perniagaan yang lain, kadang-kala untung, kadang-kala rugi. Mungkin nasib sabut timbul, apa bahasa Melayu? Batu tenggelam, sabut timbul. Ini perniagaan yang tak mungkin rugi. Letak $10 akan dipelipat kali gandakan. $50 akan dipelipat kali gandakan. Para jemaah, letakkan mentality, mindset. Pergi masjid mana-mana, nak kena ada saham. Sekali-sekala nak tunaikan solat kat Jurong, tinggalkan saham, kesan. Akhirat nanti kita jumpa. Ini rezeki kita. Yang kita makan tu, rezeki kita masuk mulut, besok pergi toilet habis. Rezeki kita yang betul, yang kita masuk dalam tabung masjid, dimanfaatkan. See you later dalam syurga. Akan kita bertemunya dalam syurga. Jadikan satu bukan tabiat yang kebiasaan lakukan demikian. Dan kalau ada kadang-kala suara-suara masjid, nak bangunkan masjid, nak buat kapet baru, nak begini, nak begitu, rebut peluang, tak perlu banyak, walau $10 tak apa. Ada saham, 1 drop of water, tak apa, tapi ada 1 drop, aku punya drop. Jadikan satu kebiasaan. Dalam jiwa kita perlu ada kegairahan, kehausan, keinginan dapatkan pahala. Biar orang kejar dunia, biar. Kita bukan buang dunia, kita nak dunia dan nak akhirat yang lebih penting. Biar orang tak tahu apa kita buat, tak mengapa. We are not answerable to them. Amalan aku antara kita dengan Allah. Kita akan tenang. InsyaAllah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, man bana masjidan lillahi, barang siapa yang membangunkan sebuah masjid kerana Allah, banallahu lahu fil jannah mithlahu, nescaya Allah Ta'ala akan bangunkan baginya sebuah rumah di dalam syurga seperti itu juga. Demikian para jemaah, dan dengan ini kita hentikan kuliah kita pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah para jemaah, sebelum saya menutup majlis, kalau di antara kita ada soalan, silakan. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada soalan yang baik mengenai kita berwuduk. Ada sebagian orang pakai minyak rambut. Jadi bagaimana? Kalau minyak rambut itu minyak kan tak kena. Okey, di sini penting para jemaah. Ketika kita berwuduk, kena pastikan
wuduk kita terkena anggota tubuh badan. Ya, ketika kita basuh muka, basuh tangan, pastikan kena anggota tubuh badan. Sebelum saya sentuh pasal minyak rambut, Allah Ta'ala ingatkan saya sentuh bab ni. Kadang-kala kita katakan, terutama kaum muslimat, Ustaz, saya beli ni, Q-Tex ini, dia kata kalis air. Q-Tex saya ada halal. Gencu saya ada halal. Jadi tak ada masalah untuk berwuduk. Perlu kita ingat, yang dia katakan halal itu bererti di dalam pembuatan kosmetik tadi tak ada bahan-bahan najis. Halal. Tetapi bukan bererti halal digunakan. Bukan bererti dia itu boleh berwuduk dengannya. Cuba buat eksperimen. Kadang-kala sebahagian Q-Tex, apa namanya bahasa Melayu? Q-Tex lah ya. Ada yang mendakwa ini kalis air. Buat eksperimen pakai Q-Tex tersebut. Kemudian kena air ke bawah ke tidak? Lihat, lepas tu kikis. Kalau kikis dia tu selaput, kalau dah berselaput macam ada simen ke atas, bagaimana boleh kena air? Tak kena air. Berhati-hati. Ini dia perniagaan. Saya tidak menyebut mana-mana jenama. Jangan terlalu percaya. Bukan hanya demikian. Begitu juga inai. Zaman dahulu inai kita pakai daripada daun inai. Kemudian inai tadi serap. Satu malam pengantin kena begini. Pasal besok nak berinai. Tapi zaman sekarang dia pakai tube. 5 minit dah boleh hilangkan. Adakah inai itu serap atau dia berada di atas? Selaput. Kalau dia tu berada di atas hanya menyelaputi kulit kita, bererti kulit kita ada sesuatu yang berada di atas. Yang akan menghalang air terkena anggota wuduk. Nescaya para jemaah, kalau wujud perkara-perkara demikian, tak apalah aku tak pakai inai pun tak apa kerana Allah. Aku tak pakai Q-Tex pun tak apa kerana Allah. Kerana Q-Tex atau inai sedemikian banyak jenama atau produk yang menghalangi air daripada terkena kulit kita. Berhati-hati. Kembali kepada persoalan seterusnya. Saya nak berwuduk, kemudian nak sapu kepala. Katakan rambut saya pakai minyak. Bagaimana? Alhamdulillah, seperti yang saya katakan, dalam Islam kita berwuduk, wamsahu biru'usikum. Dan sapulah kepala kalian. Bukan sapu rambut. Bukan basahkan rambut. Berbeza dengan muka dan tangan dan kaki, kita basahkan kulit kita. Rambut tak perlu basahkan rambut kerana saya dah kata kita sapu kepala. Rambut terletak di atas kepala, kita sapu atas rambut. Walaupun rambut tadi berminyak, ada minyak makan ke, minyak zaitun ke, minyak apa, tetap sah wuduk kita. Walaupun kita sapu minyak tadi, rambut kita tak basah kerana rambut kita ada minyak. Kita sapu kepala bukan kerana rambut, tapi sapu kepala. Ya, jadi tak mengapa kalau kita pakai minyak. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, alhamdulillah sampai di sini saja pertemuan kita. Sekali lagi, segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.